Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wal muallimin wal muallimat wal muslimin wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saat dan ketika ini Allah taala masih lagi memberi kepada kita kesempatan untuk kita teruskan kehidupan di atas dunia ini. Mudah-mudahan misi atau matlamat kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Yang kita harapkan Allah taala terimalah kita sebagai hamba-Nya, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hamba-Nya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dari kalangan hamba-Ku dan masuklah juga ke dalam syurga yang telah disediakan untuk mereka ataupun untuk orang-orang yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, walau dalam keadaan apa jua sekalipun, tugas kita untuk mencari ilmu tetap kita teruskan, walaupun hanya dengan kita melihat ataupun mendengar daripada sidang live ini ataupun daripada siri-siri rakaman yang lain, tapi proses untuk menuntut ilmu itu perlu kita teruskan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala catatkan amalan kita melihat ataupun mempelajari ilmu, mendengar ilmu itu termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan urdu aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wala takunil khamisata fatahlik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah orang yang alim, boleh mengajar kepada orang lain. Kalau tak mampu, jadi orang yang mendengar ilmu, orang yang belajar ilmu. Orang tak mampu nak belajar, maka kita jadi pendengar yang setia dengan ilmu dan mendapatkan manfaat daripadanya.
Yang ketiga, kalau tak mampu juga nak mendengar, maka jadi orang yang mencintai ilmu, mencintai orang yang menuntut ilmu, mencintai yang perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Bahkan kita menyumbangkan sedikit kelebihan yang kita ada untuk memudahkan urusan ilmu itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan yang kelima yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatahlik, iaitu mereka yang tidak mengajarkan ilmu, tidak belajar ilmu, tidak mendengar ilmu, bahkan mereka tidak mencintai akan ilmu itu sendiri. Maka Allah Ta'ala akan masukkan mereka dari kalangan orang-orang yang fatahlik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang yang insya-Allah pada malam ini kita masih lagi daripada kita al-wasaih ad-diniyatu an-nasaih ad-diniyatu wal wasaya al-imaniyah, nasihat agama, wasiat iman. Nasaih ad-diniyatu wal wasaya al-imaniyah, mana nasihat agama, wasiat iman. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahawa kita ni nak duduk di atas dunia ni nak menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi hamba Allah ni perlu ada ciri-ciri seorang hamba. Perlu ada ciri-ciri seorang hamba, iaitu hamba ni sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu orang yang sentiasa taat dan patuh kepada tuannya. Mana tuan kita di atas dunia ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadi tuan kepada kita, menjadi raja ataupun menjadi pemilik atau menjadi pemerintah kita, sebagaimana yang kita ikrarkan dalam setiap kali kita menunaikan solat, bahawa Allah lah tempat kita iyyaka na'budu, tempat kita sembah, wa iyyaka nasta'in, dan Allah juga merupakan tempat untuk kita meminta pertolongan. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung lagi perihal berkaitan dengan taqwa. Masih lagi perbincangan mengenai taqwa. Yang perjumpaan yang lalu kita dah bincang berkenaan dengan kelebihan-kelebihan taqwa. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang kita bahaskan, orang yang bertaqwa itu, yang pertama yang kita sebutkan, iaitu Allah Ta'ala memberikan jaminan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa nunajjil ladzi nattaqaw bimafazatihim la yamassuhum su wala hum yahzanun. Yang kita bacakan daripada surah Az-Zumar ayat 61. Allah Ta'ala beri jaminan siapa yang pelihara dirinya untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah SWT dengan sehabis baik, maka Allah Ta'ala juga akan jaga dia. Menjaga di mana? Di dunia, dan sehinggalah di akhirat, tempat yang sememangnya kita bergantung harap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan kita ada membahaskan juga siapa yang bertakwa kepada Allah SWT akan mendapat rezeki daripada Allah SWT, daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebelum itu dia akan didorongkan keluar daripada permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala akan dorong kita keluar daripada permasalahan, dan kita diberi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki daripada min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang kita tidak sangka. Ramai orang bertanya kepada saya, Ustaz, saya ni ada masalah hutang, jadi ada tak amalan yang boleh untuk saya amalkan supaya mudahkan urusan saya untuk bayar hutang? Jadi saya kata kena bertakwa kepada Allah. Dia kata tak ada ke amalan? Dia kata tak ada amalan. Amalan ni benda yang kita nak amalkan. Amal ni pergi bekerja lah, dapatlah dapatlah, kita kata upah ke gaji, ataupun dapat keuntungan belanja daripada perniagaan dan sebagainya. Tapi dari segi amalan tu Allah Ta'ala sebut wa may yattaqillah, siapa yang Allah Ta'ala kata bertakwa kepada Allah. Jadi faham betul-betul makna takwa, amalkan dalam segala setiap segi kehidupan kita ni, setiap inci kehidupan kita ni. Bangun-bangun pagi tu ingat, aku ni nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dengan amalan yang seumpama itu ataupun dengan iltizam yang sebegitu rupa, insya-Allah Allah Ta'ala wa yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada permasalahan itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bukan sekadar dia dapat boleh bayar hutang, bahkan Allah akan rezekikan lagi pula kepada dia rezeki yang daripada sumber yang beliau tidak sangka. Jadi bila kita beritahu jawapan yang seumpama dengan itu,
dia tak berapa nak berpuas hati. Tapi saya pesan kepada dia, janganlah rasa tak berpuas hati, sedangkan perkara yang saya sebut ni bukan daripada saya, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sebenarnya itu juga peringatan untuk diri kita sendiri, dari saya sendiri itu utamanya. Maka marilah sama-sama kita bertakwa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya yang kita sebutkan lagi daripada surah At-Talaq ayat 2, 3 tadi itu, yang berkaitan dengan surah yang dikatakan ayat 1000 dinar yang kita baca. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Dan kemudian ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah Ta'ala akan ampunkan kesalahan dan kesilapan dosa-dosa kita. Bahkan Allah Ta'ala sebut, wa yu'zim lahu ajra, diberinya ganjaran yang besar. Itu antara kelebihan-kelebihan yang kita sebut. Apakah wa yu'zim lahu ajra itu? Tilkal jannah, syurga yang Allah Ta'ala akan berikan satu keistimewaan yang besar kepada kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dalam syurga itu dicerita pula khusus untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa uzlifatil jannati lil muttaqin, dan syurga itu didekatkan kepada orang yang bertakwa. Makna diletakkan setiap kenikmatan syurga ni memang kata melimpah ruah kepada mereka. Kemudian disebut dalam surah Al-Qalam ayat 34, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Orang-orang yang bertakwa akan dikurniakan, dianugerahkan oleh Allah SWT syurga yang penuh dengan kenikmatan. Allah tak tahulah nak sebut apa lagi perkara yang boleh merangsang, mendorong kita supaya lebih bertakwa kepada Allah, kerana apa yang disebutkan oleh Allah SWT daripada surah surah Al-Talaq tadi, kemudian surah Qalam, surah yang disebutkan dengan daripada surah Zumar dan sebagainya, adalah merupakan janji-janji Allah SWT kepada mereka yang wa may yattaqillah, mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sebagai orang yang yakin dengan perintah Allah, dengan segala apa yang Allah Ta'ala sebutkan, yang Allah Ta'ala kalamkan daripada kalamullah itu, nescaya kita akan menjadi orang yang begitu hebat di atas dunia maupun di akhirat nanti. Kenapa? Kerana di hati kita yakin sungguh-sungguh apa yang Allah Ta'ala sebut, maka tindakan kita adalah tindakan yang merealisasikan keyakinan kita kepada Allah SWT. Masalah yang timbul hari ini ialah keyakinan akidah kita tu sebenarnya goyah, menyebabkan itulah banyaknya berlaku manusia ni sampai ada yang sanggup keluar pada permasalahan, nak keluar daripada urusan-urusan yang berat, maka ada yang sanggup sehingga kan menafikan kekuasaan dan juga mencari selain daripada Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah semua adalah perkara yang kita telah bincangkan pada pertemuan yang lalu, yang disebutkan oleh dalam madah yang disebut siapa yang bertakwa kepada Allah mendapat keuntungan yang melimpah ruah. Siqa ilaihi al-majrul rabih. Al-majrul rabihun itu maksudnya ganjaran yang melimpah ruah. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, siqal ladzi al-majrul rabih, siapa yang bertakwa kepada Allah akan mendapat ganjaran yang melimpah ruah. Baik, pada malam ini kita akan sambung daripada pengajian kitab kita Wasiat Ulama mengenai takwa, merujuk muka surat 14 dalam kitab kita. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana fi ulumihi fi darin amin. Berkata para ulama ridwanullahi alaihim, makna ulama ini Allah Ta'ala redha kepada mereka kerana mereka juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika min khasyya rabbah. Kerana mereka itu khasyah kepada Tuhan mereka. Kenapa mereka diredai? Kerana mereka meredai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala janji apa kepada mereka? Dzalika min khasyya rabbah. Kerana mereka itu khasyah kepada Allah, maka Allah Ta'ala redha kepada mereka. Ridwanullahi alaihim, ulama. Ulama yang mempunyai ciri-ciri ulama. Bukannya ulama yang ulama ni ada dua. Satu yang disebut sebagai ulama al-akhirah. Ulama akhirat ni mana ulama yang matlamat dia bukan hanya untuk kehidupan dunia saja, tapi ialah untuk meraih ganjaran-ganjaran akhirat. Ini ulama yang
yang seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama yang mewarisi para anbiya, para nabi. Siapa? Ulama yang disebut sebagai ulama akhirah. Adapun ulama yang kedua ialah ulama su', na'udzubillah min zalik, yang mempunyai ilmu tetapi dia bersifat dengan sifat-sifat yang buruk, menggunakan ilmu yang dimilikinya itu untuk mendapatkan kepentingan diri semata-mata. Maka matlamat akhirat itu sudah hilang daripada matlamat dia menyampaikan ilmunya. Baik. Kata ulama ridwanullahi alaihim, taqwa itu adalah menuruti perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya lahir dan batin. Mana ulama kata meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah, menuruti perintah Allah SWT, turut apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang dibawa oleh Nabi, segala perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita atahu, kena terima. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, yang didatangkan kepada kita ni fakhuzuhu, kita kena terima. Terima, sungguh-sungguh kena terima dan amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang ditegah, apa yang dilarang oleh Allah SWT, yang dilarang oleh baginda Nabi SAW, fantahu, tinggalkan. Ni perkara-perkara ni kadang-kadang perkara larangan ni ialah bil huffatun naru bisyahwat. Dia perkara-perkara yang berkeliling ataupun berlingkar-lingkar ataupun duduk sekitar dengan neraka, yang dia ada dorongan syahwat yang kuat untuk kita lakukan. Maka kebanyakan orang perkara yang dilarang itulah yang dilakukan. Jadi di sini kalau kita mampu menahan diri kita, wa nahan nafsa 'anil hawa, tahan jiwa dan juga nafsu kita daripada melakukan larangan Allah SWT, daripada melakukan larangan Allah, dan kita menahan diri kita supaya melantakkan jiwa pendosa kita, jiwa-jiwa pemalas kita itu untuk melakukan perintah Allah dengan sehabis-baik. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh ulama iaitu kita jaga ni secara zahir dan batin kita. Makna bukan zahir saja. Zahir ni benda yang kita boleh tunjuk, kita boleh nampak kan, tapi yang batiniah kita ni itu ialah keikhlasan kepada Allah SWT. Sebab tu dengan makna ad-din nasiha itu, dengan makna agama ni suatu bentuk keikhlasan, kejujuran kita kepada Allah SWT. Lillahi wali kitabi wali rasuli wali ammatil muslimin wali ammatihim, dan kepada ummah seterusnya, kejujuran kita yang sebenar-benarnya sebagai orang Islam. Baik, maka kata ulama tadi, jagalah daripada menuruti perintah Allah dan meninggalkan larangannya zahir dan batin. Seraya dalam masa yang sama kita perlu apa? Merasakan bahawa kebesaran yang hakiki itu adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki, mutlak. Bila kita sebut Allahu Akbar itu mutlak, hanya milik Allah sahaja yang maha besar. Tak ada yang boleh kita agungkan lagi kebesaran yang lebih besar daripada Allah SWT. Tidak boleh. Maka bila kita sebut Allahu Akbar, sebab itu lafaz yang mula-mula diterima dalam solat kita, mula-mula kita melafazkan kalimah yang disebut sebagai takbiratul ihram itu ialah kalimah Allahu Akbar. Maknanya bila kita takbiratul ihram saja, kita menafikan segala zat-zat yang ada di atas dunia ni yang lebih besar ataupun yang lebih agung, melainkan ketika itu hanya yang dibesarkan, yang diagungkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya iaitu kita juga patut merasakan kehebatan. Mana merasakan kehebatan Allah SWT itu sebagai Allah yang bersifat Al-Khaliq, Al-Musawwir, Allah bersifat Al-Aziz, yang berkuasa, Allah yang bersifat Al-Khaliq, mencipta, Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita melihat segala yang diciptakan oleh Allah SWT, kita menampakkan kehebatan Allah SWT. Bukan menampakkan kehebatan pada ciptaan itu, tetapi menampakkan akan pencipta yang menciptakan kehebatan itu. Kehebatan daripada apa yang diciptakan itu terselah menampakkan kehebatan Allah SWT. Maka ucapan yang selayaknya kita ucapkan ketika melihat sesuatu benda yang menakjubkan, Masya Allah, Tabarakallah,
Allahu Akbar, kalimah-kalimah yang mengagungkan, membesarkan Allah Taala. Dapat pahala tuan-tuan. Bukannya susah kita mendapat pahala ni, tapi masalahnya nak dapat dosa pun bukannya susah juga. Jadi bertembung dua perkara ni. Bila bertembung ni, mana yang dominan dengan nafsu dan juga godaan syaitan ni, yang lemah-lemah tu semua mengikut saja kepada larangan Allah ataupun kepada perkara yang menjurus kepada dosa tadi. Maka membesarkan Allah SWT serta merasakan ketakutan dan kegerunan terhadapnya. Yang ketiga, merasakan kegerunan, ketakutan kepada Allah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, takut kepada Allah bukan lari daripada Allah. Semakin menghampiri Allah, semakin kita ni jinak dengan Allah SWT, semakin kita ni selalu membaca berintih-rintih doa kita kepada Allah SWT, selalu kita ni istilahnya mengadu-ngadu kepada Allah Ta'ala. Bukan kita lari jauh daripada Allah, menyepikan diri, ataupun kita sampai tak pedulikan Allah SWT. Bahkan kita ni semakin hari, semakin setiap masa ni semakin kita menghampiri Allah SWT. Itu makna orang yang ada yang disebut sebagai khasyatillah, yang takut gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita menjadi orang yang termasuk daripada kalam hukama ini, mereka yang benar-benar menjaga perintah Allah dan menuruti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah ni secara zahir dan batin. Yang batiniyah tadi ni nak hadirkan sifat bahawa Allah Ta'ala itu yang besar, yang maha besar, yang maha agung, melahirkan sifat kehebatan Allah SWT dalam hati kita, kemudian menzahirkan rasa Allah SWT ni, kita ni rasa gerun dengan Allah SWT, rasa takut dengan Allah SWT, merasakan bahawa segala perkara yang kita buat ni Allah Ta'ala lah yang sebenarnya yang menyempurnakannya, yang mencukupkan kepada kita. Sebagaimana yang kita duk selalu dengar kalam-kalam yang hari ni agak popular ya tuan-tuan, berkaitan dengan Allah yang Maha Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Warajanal Kafi, Bikulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Dia tak berapa nak ready ni, dia tak berapa nak sedap sikit. Kalau ada yang power system yang baik sikit, insya-Allah kan, bergemur dah sikit. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, wa Rajanal Kafi, wa qas. Tu masalah tu. Bila live ni dia nak kena lupa lirik tu memang ada. Tu sebenarnya tuan-tuan tu lebih faham lagi. Baik, sambung. Sebahagian para mufassirin pula. Mufassir mana? Orang yang alim dalam bidang tafsir. Mereka mengatakan apa? Mengertikan maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila faham daripada firman Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh takwa, iaitu yang disebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa tu. Apa faham mufassirin daripada ayat Allah SWT ni? Kata mereka, Allah Ta'ala itu harus ditaati. Mana harus di sini bukan harus pada hukum harus boleh dengan tak boleh tu. Ini harus ni makna wajib ditaati. Tiada boleh dimaksiati, mana tidak boleh diderhaka. Maksiat asi ni makna maksiat kepada Allah. Jadi tak boleh diderhakai. Taat kepada Allah, tak boleh menderhakai Allah. Harus diingati, mana wajib diingati. Tiada boleh dilupai. Kalau wajib diingati, mana berdosa kalau kita lupa kepada Allah SWT. Tidak boleh dilupai. Dan harus disyukuri, mana wajib disyukuri. Mana bersyukur kepada Allah SWT ni. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha hebat, yang memberikan segala sesuatu kepada kita, yang mencukupkan atau menyempurnakan, yang sebagaimana yang kita sebut Allahul Kafi tadi. Dan tiada boleh juga dikufuri. Apabila kita mensyukuri, wajib kita syukur kepada Allah, mana berdosa kalau kita kufur kepada Allah. Tidak boleh mengkufuri Allah SWT. Sebab itu jika seseorang hamba ditakdirkan mempunyai 1000 diri yang lain kepada dirinya, atau 1000 umur lagi kepada umurnya, tidak mampu bertakwa kepada Allah dengan sesungguh takwa, sekalipun ia sanggup membelanjakan semua harta kekayaan yang ada di dalam tangannya untuk tujuan mentaati Allah dan mencintainya,
Yang demikian itu disebabkan amat besar hak Allah Ta'ala ke atas hambanya, dan juga kerana amat besar kebesaran Allah dan amat mulia kedudukannya serta tinggi kemuliaannya. Maknanya tuan kitab kita ni kata, kalau sekiranya ada umur kita ni sampai 1000 umur sekalipun, ataupun ada 1000 kehidupan sekalipun, mati hidup 1000 kali sekalipun, setiap kali kita hidup tu wajib kita bertakwa kepada Allah SWT. Ataupun kita mempunyai nyawa yang 1000 kali nyawa, kita pun dalam setiap satu nyawa yang Allah Ta'ala hidupkan kepada kita ni, wajib ke atas kita mensyukuri, mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak boleh memaksiatinya. Dia kena wajib mensyukuri dan tidak boleh mengkufurinya. Itu suatu perintah yang kekal atau mutlak kepada setiap manusia yang dihidupkan di atas muka bumi ini, yang ketika mana dia dalam keadaan mukallaf, iaitu sempurna dari segi kewajipannya untuk mentaati Allah SWT. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW sebagai orang yang amat sempurna penunaiannya terhadap hak-hak Allah SWT telah berkata dalam doanya. Ini doa yang Nabi SAW ucap atau lafazkan, iaitu sebagai suatu pengakuan daripada baginda akan ketidakupayaannya hendak menunaikan sepenuh kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW sendiri pun mengajar kepada kita bahawa manusia ni perlu meminta mohon kepada Allah. Hatta nak mentaati perintah Allah pun kena minta bantuan daripada Allah. Hatta nak menjadi hamba Allah yang baik pun kena minta kepada Allah. Hatta kita nak menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah pun kena minta kepada Allah. Kenapa? Kerana la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Tidak ada daya upaya kita, tidak ada kekuatan kita, tidak ada suatu perkara pun yang datang daripada apa yang kita lakukan ni, melainkan Allah Ta'ala yang izinkan. Walaupun kita berusaha sekalipun, itu adalah bahagian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk usaha. Namun mutlaknya Allah Ta'ala yang akan menentukan. Allah Ta'ala yang akan menentukan. Kita hanya boleh berusaha, dan Allah Ta'ala insya-Allah pasti akan melihat, mendengar dan membalas apa sahaja usaha yang kita lakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Apa yang kita berikan kepada Allah akan dipulangkan balik kebaikannya kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biridhaka min sakhatik. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah. Makna Nabi SAW berdoa kepada Allah, a'udzu biridhaka. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu. Min sakhatik. Min sakhatika ni mana daripada kemurkaanmu. Khatabi mana kemurkaan Allah SWT. Mana Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya ya Allah, aku berlindung dengan keredaan-Mu daripada apa? Daripada kemurkaannya Allah. Pastilah Allah Ta'ala tidak murka kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW bacakan doa ini untuk mengajar kepada kita apabila kita melakukannya atau membacakan doa ini, a'udzu biridhaka min sakhatik, berarti kita dah melakukan sunnah Allah, sunnah Rasulullah SAW. Dan di sana adanya suatu dialog yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk Allah Ta'ala terima permintaan kita, iaitu ya Allah, aku berlindung dengan keredaan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Sebab apa? Kita ni banyak melakukan perkara yang Allah Ta'ala murka. Kadang kita lalai dengan kehidupan kita ni, Allah Ta'ala marah kepada kita. Kehidupan ni yang disebut sebagai la'ibun walahun. Kita mereka tu menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Namun bila kita baca doa tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kita, Allah Ta'ala ampunkan kita. Allahu a'udzu biridhaka min saqatik. Kemudian sambung Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi mu'afatik min 'uqubatik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, dengan keampunan-Mu daripada pembalasan-Mu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatika. Mana ya Allah, berilah keampunan-Mu daripada dari pembalasan. Maknanya jangan balas, janganlah beri pembalasan buruk kepada kami, akan tetapi ampunkanlah kami ya Allah. Wa bi mu'afatika ya Allah. Jadi kita minta
biridhaka ya Allah wa bi mu'afatika ya Allah. Maknanya kita minta supaya Allah ridha kita dan kemudiannya Allah Ta'ala memberikan keampunannya kepada kita. Jadi kita minta. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripadamu. Makna apa sahaja yang Allah Ta'ala, keburukan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita, kita minta supaya Allah Ta'ala jauhi daripada kita dengan kita berlindung dengan zat Allah SWT. Wa'udzubika minka, daripada Allah SWT sendiri, zat Allah Ta'ala tu kita minta supaya Allah jaga dan pelihara kita. La uhsi sana'an alaika, la uhsi sana'an alaika. Ini lazim kita baca dalam teks doa tahlil kita tu ada la uhsi sana'an alaika kama athnaita ala nafsik. Tu yang kita baca. La uhi la uhsi la uhsi sana'an alaika. Apa maksudnya? Tidak mampu aku menghitung kepujian ke atasmu. La uhsi sana'an alaika kama athnaita ala nafsik. Sebagaimana yang kalau kita nak hitung pujian kepada daripada diri kita sendiri pun tidak terhitung pujinya. La uhsi sana'an alaik. Tidak ada satu perhitungan. Sana'an alaika ni makna tak ada kita boleh hitung akan kepujian kepada Allah SWT. Banyak sungguh yang kita nak puji Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan. Anta kama asnaita ala nafsik. Tidak mampu aku menghitung kepujian ke atasmu seperti yang engkau memuji atas zatmu sendiri. Anta kama asnaita ala nafsik. Dan bagaimana Allah sendiri memuji zatnya sendiri. Banyaknya Allah Ta'ala puji zat sendiri dengan mana? Dengan apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan, yang Allah Ta'ala telah berikan, yang Allah Ta'ala telah takbir, yang Allah Ta'ala telah aturkan kepada kita. Seluruhnya itu adalah merupakan kepujian kepada Allah yang kita boleh rangkumkan dengan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Makna kalau kita ucapkan kalimah yang pertama dalam solat kita tu, Allah Akbar, kemudian kita sambung Allahu Akbar, Alhamdulillahi katsira. Kemudian pada rukun qauli yang seterusnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah mana kita menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita menyebutkan lafaz ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka itu yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Berdoalah kepada Allah, minta supaya ya Allah aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Ya Allah, berilah aku berlindung dengan keampunanmu daripada pembalasanmu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripadamu ya Allah, dan tidak aku mampu menghitung kepujian ke atasmu seperti yang engkau memuji atas zatmu sendiri. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Mudah-mudahan tuan-tuan doa ini kita sama-samalah bacakan. Dan seperti mana yang telah difahamkan kepada kami, mana kepada orang yang diajarkan oleh mereka ni akan ulama, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat. Ini antara yang diajarkan kepada kita, iaitu Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang dari sejak diwujudkan hingga ke bila-bila masa pun akan sentiasa berrukuk. Yang rukuk, tugasnya akan rukuk sampai kiamat. Dan bersujud terhadap Allah Ta'ala, yang sujud akan sujud kepada Allah Ta'ala. Dan akan sentiasa bertasbih dan membesarkan Allah Ta'ala. Sentiasa yang bertasbih. Surah Az-Zumar kita sebut, wa taral malaikata hafina min hauli arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq. Mana mereka ini akan sentiasa bertasbih kepada Allah SWT. Surah Az-Zumar, tuan-tuan boleh rujuk ayat terakhir surah Az-Zumar itu, ada disebut sana tentang malaikat yang duduk bertasbih melingkari arsy Allah SWT. Tidak pernah penat ataupun lelah, dan mereka tidak mempunyai tugas-tugas yang lain selain daripada itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah tugas yang dilaksanakan oleh para malaikat. Dan kelak apabila tiba hari kiamat nanti, satu hari masa keadaan kiamat itu, apa keadaan malaikat itu, maka malaikat itu akan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata malaikat yang selama ini, yang kalau bersujud sentiasa bersujud, berrukuk rukuk, yang sentiasa bertasbih,
atau memuji Allah SWT, sentiasalah bertasbih. Maka kata mereka, subhanak, berkata kepada mereka, maha suci engkau wahai Tuhan. Walakal hamdu ma arafnaka haqqan ma'rifatik. Wahai Tuhan, bagimu segala pujian, kami tiada mengenalmu sesungguh pengenalan. Kami tidak beribadah kepadamu sesungguh ibadah. Maknanya ini ikrar para malaikat. Apabila hari kiamat nanti, maka berkata mereka dengan memuji Allah SWT, subhanak walakal hamdu ma arafnaka haqqan ma'rifatik wala abadnaka haqqan ibadatik wala abadnaka haqqan ibadatik, dan tiada kami beribadah kepadamu sesungguh ibadah. Maknanya kalau kita nak mencontohi para malaikat ni, kita boleh sebut kalimah ini dengan syarat kita melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan sehebat-hebatnya, dan kita meninggalkan larangan Allah SWT ni dengan sesungguhnya. Setengah ulama berkata, makna sebahagian ulama ada berkata bahawasanya firman Allah SWT yang bermaksud bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa pada ayat yang disebutkan tadi, iaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Kata mereka, bertakwalah kepada Allah sekadar termampu olehmu dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun menyebut bahawa ketakwaan kepada Allah ni dengan kemampuan kita ni, makna kalau kita nak menjadi seperti mana malaikat duduk bertasbih sampai kiamat, duduk memuji Allah sampai kiamat, saya kita ni manusia ni dia tidak samalah seperti mana malaikat, sebab kita ada nafsu. Kita ada nafsu, kita berkeinginan untuk makan, tidur, minum, berkahwin dan sebagainya. Maka ketika itu kadar yang disebutkan oleh Allah SWT itu memang selayaknya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, mana dalam kita nak bertakwa kepada Allah, nak melaksanakan perintah Allah, semua perkara yang Allah Ta'ala perintahkan tadi ini adalah perkara yang tidak membebankan kita. Huwa sammakum minal muslimin. Dialah yang beri kamu nama dari kalangan orang-orang yang muslim. Orang muslimin ini yang tidak dijadikan kepada kita ni satu bentuk kesempitan pun dalam wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak ada satu urusan dalam agama ni yang menyempitkan kita, bahkan mengeluarkan kita daripada kemasalahan ataupun daripada kesulitan tadi. Allah Ta'ala akan keluarkan kita dengan agama. Jadi ikutlah perintah Allah SWT nasab yang lebih baik kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, ya Allah Ta'ala sebut yuridullahu bikumul yusra, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mahu memberikan keringanan bagimu dan tiada sekali-kali mahu memberikan kesulitan. Ini sebagaimana yang kita tahu, Allah Ta'ala ni amat memahami dan Allah Ta'ala amat penyayang, pengasih kepada kita, tuan-tuan. Bila dia perintahkan kepada kita berpuasa, namun dia tahu ada orang yang dalam keadaan kalau berpuasa dalam bulan Ramadan, dalam tempoh sebulan itu ada masa-masa tertentu yang mempunyai kesulitan, yang syar'i lah, maknanya bukan yang gastrik. Kadang-kadang dia dalam puasa Ramadan ni dia gastrik tu dah mula datang, dan dia bukannya gastrik tapi gastrik, makna hanya tipu daya dia. Bila puasa datang atau Ramadan sampai, dia pun gastrik lah. Itu sebenarnya gastrik tu. Tapi kalau memang semestinya, contohnya betul, dia tu memang seorang yang gastrik ataupun mengalami masalah tak boleh berpuasa sebagainya, maka kita kena ganti hari itu. Kita tak boleh puasa, maka kena ganti pada masa yang lain. Tapi wajib ganti tu dalam keadaan-keadaan tertentu, wajib kita ganti. Ada yang contohnya tidak harapan sembuh dan sebagainya, ataupun meninggal dunia tu, atau maknanya disebut mereka yang tidak perlu digantilah. Nak ganti macam mana? Tidak ada harapan sembuh. Kalau penyakit yang tidak ada harapan sembuh, ataupun dah hilang ingatan, gila dan sebagainya. Jadi di sini kita sebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dalam kita nak mentaati perintah Allah, ada keringanan-keringanan yang Allah Ta'ala bagi, yang sememangnya perkara itu amat memberikan kepada kita hikmah yang sangat baiklah. Bahawa Allah itu Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang.
Rahman Rahim. Baik. Seterusnya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apabila turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah, surah Al-Baqarah ayat 284. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Sekiranya kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, nescaya Allah Ta'ala akan menghitungkan kepada kamu juga. Yuhasibkum bihillah. Apa yang kita sembunyi, yang kita zahirkan akan Allah Ta'ala hitung. Maka ketika itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika turun ayat itu para sahabat merasa gelisah. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW. Saya berujar, kami telah dibebani suatu perkara yang tidak sanggup menghindarinya. Mana apa yang kita buat, semua Allah Ta'ala akan hitung. Apa yang mereka faham daripada maksud ayat tersebut, iaitu Allah Ta'ala akan membalas dan menghitung segala sesuatu yang mereka lakukan, hinggakan kepada apa yang terlintas di hati mereka juga. Maka Rasulullah SAW menyanggah pendapat tersebut dengan sabda Nabi SAW, apakah kamu mahu berkata sebagaimana dikatakan oleh kaum Bani Israel? Kaum Bani Israel ini macam itulah, bila Allah Ta'ala perintahkan mereka berdua dalih, mencari alasan itu dan sebagainya. Maka kami dengar tapi tidak mampu patuh. Apa kata Bani Israel? Sami'na wa asaina. Tapi kita, Allah Ta'ala sebut sami'na wa ata'na. Dan kami mohon keampunanmu wahai Tuhan, kepadamu jualah kami akan kembali. Wa ilaikal masir, mana kepada Allah kita akan dikembalikan. Para sahabat bersetuju dengan petunjuk Rasulullah SAW itu, maka Allah SWT telah turunkan ayat yang lain, iaitu firman-Nya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasul itu kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT atasnya, demikian pula lah orang-orang yang beriman. Mana sebelum Allah Ta'ala turunkan segala perintah, segala ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia ni, sememangnya maklum di sisi Allah Ta'ala akan segala hakikat, segala perkara tu. Cuma masalah kita ni andaian, prasangka-prasangka kita lah yang menyebabkan benda ni menjadi sulit ataupun bercanggah daripada kebenaran. Sedangkan yang Allah Ta'ala sebut tadi jelas, apa yang kita sembunyikan, apa yang terlintas di dalam hati kita, dan saya akan Allah Ta'ala hitung. Maknanya kita ni kena sentiasa jagalah, kena sentiasa jaga. Kenapa perkara ini menjadi beban kepada kita? Maka janganlah kita mengambil alasan bahawa ini adalah perintah yang membebankan. Yuhasibkum bihillah tu makna satu bebanan kepada kita, kerana semua perkara Allah Ta'ala akan hitung. Sedangkan Allah Ta'ala itu Al-Hakim, maha bijaksana, dan adil, maha adil, maha bijaksana, maha saksama. Sedangkan kita sebenarnya sangkaan-sangkaan kita itulah yang menyebabkan kita sebenarnya jadi susah. Sebagaimana Bani Israel, mereka yang sebenarnya perintahnya mudah saja, sembelih seekor lembu. Tanya pula jantan ke betina, tanya pula lagi kalau ada betina tu macam mana. Jadi menyebabkan Allah Ta'ala pun jawablah apa yang mereka sulitkan itu. Mereka tanya satu, akhirnya sebenarnya yang mereka tanya itu ialah untuk memperolok-olokkan, dan sebenarnya tidak mahu pun mereka mentaati perintah Allah SWT. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bertanya ni, maknanya kita risau. Para sahabat ni risau tu sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan hitung segala apa yang terlintas di hati, apa yang dikerjakan, yang kita sembunyikan daripada pengetahuan manusia. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Mana kita kena sentiasa berwaspada, beringat-ingatlah tuan-tuan, jagalah apa yang kita lintaskan di hati kita ini, mudah-mudahan termasuk dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan ganjaran daripada lintasan hati kita yang baik itu. Allah Ta'ala pasti akan berikan ganjaran. Yang lintasan hati yang buruk ni belum lagi Allah Ta'ala hitung. Kalau contoh kita lintas nak buat satu dosa, belum lagi Allah Ta'ala hitung. Mana Allah Ta'ala masih lagi ringankan lagi. Bila dah nak buat tadi barulah dikira. Jadi di sini kita ambil iktibar, jangan sekali-kali kita kotorkan dengan lintasan-lintasan hati yang bersifat dosa tadi. Allah SWT telah menceritakan kepada kita peristiwa orang-orang yang beriman tadi dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, iaitu dengan sebab doa mereka Allah tidak akan mengira salah atas perkara yang dibuat dengan terlupa atau terkhilaf. Makna kita berdoalah kepada Allah kalau
kita berdoa dengan katakan, ya Allah, janganlah engkau dengan keredaanmu, jangan jauhilah kami daripada kemurkaanmu. Mana Allah Ta'ala akan tidak murka kepada kita. Jadi kita doalah, minta doa, Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah, bantulah kami untuk ingat kepadamu. Sebab apa? Kami selalu lupa. Wa'inna ala wa a'udzu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika, ya Allah, jadikan kami, bantulah kami jadi orang yang syukur kepada kamu. Wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah kami untuk jadi hamba-Mu yang baik, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah terima doa kita tu, insya-Allah. Kemudian yang kita khilafkan, yang kita terlupa dengan doa tadi, Allah Ta'ala akan ampunkan. Dan Allah tidak akan memberatkan mereka atas sesuatu yang mereka tidak sanggup. Bila yang disebut sebagaimana Allah Ta'ala tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surah Baqarah itu telah dinyatakan jelas daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, sampailah akhir ayat yang Allah Ta'ala sebutkan apa dialog-dialog orang beriman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Itu apa yang Allah Ta'ala jawab, bahawa orang beriman ni benar-benar dia itu beriman kepada Allah beserta dengan para rasul dan juga orang beriman yang lain. Dan juga Rasulullah SAW telah merangkakan maksud ini dalam sebuah hadis yang berbunyi, mana daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286 tu, kata Nabi SAW, dimaafkan, tidak dikira salah atas umatku khilaf atau lupa dengan perbuatan yang dipaksakan. Mana kalau terlupa atau perbuatan yang dipaksa, dipaksa untuk melakukan dosa, dan kita tidak rela untuk dengan paksaan itu, maka ketika itu dimaafkan, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ataupun terlupa, memang terlupa, bukannya buat-buat lupa, memang terlupa, maka dimaafkan. Juga apa yang terlintas di hati selagi mereka tidak mengatakan atau mengamalkannya. Ni kita kata, kita tu rasa dalam rintasan hati kita saja nak buat dosa tu, belum lagi dikira sebagai dosa selagi mana mereka tidak mengatakan dan tidak mengamalkannya. Mana zahir daripada lisan kita tidak ada, ataupun daripada tindakan kita bil jawahiz kita tidak ada, maka ketika itu tidak dikira atau dimaafkan oleh Allah SWT. Adapun kebaikan, lintas hati nak buat benda baik saja dah dikira pahala. Maka di sini adakah kita nak bersangka buruk lagi kepada Allah, sedangkan Allah itu sangat baik terhadap kita. Yang kebaikan itu terlintas saja Allah Ta'ala kira, yang buruk terlintas Allah Ta'ala tak kira lagi, sehingga kan diucapkan ataupun diamalkan, ketika itu barulah dikira. Patutlah, sebab memang bersungguh nak buat larangan Allah ataupun dosa tadi, memang patutlah dapat pembalasan. Tapi kalau kita terkhilaf, kadang-kadang tu tersilap, kadang-kadang tu terasa satu benda tu maknanya dalam dorongan nafsu tadi, maka kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampunkan, insya-Allah. Daripada hadis Nabi SAW ini jelas kepada kita bahawa yang dikatakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah kita bersungguh-sungguhlah dalam apa jua keadaan kita, berikhtiarlah untuk melaksanakan perintah Allah, dan kita insya-Allah sama-sama lah tinggalkanlah larangan Allah SWT. Kerana sifat larangan itu bersifat dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Sedangkan kita hidup di atas dunia ni nak menjadi hamba Allah yang benar-benar diredai oleh Allah SWT. Yang kita minta supaya Allah Ta'ala terima kita bukan dengan panggilan pangkat kita, datuk, tasri dan sebagainya, tapi yang kita minta supaya Allah panggil kita, biarlah panggil fadkhuli fi ibadi, ya Allah, panggillah kami dengan panggilan kami ini sebagai hamba-Mu, ya Allah. Dan ya Allah, izinkanlah kami wadkhuli jannati, untuk mendiami ataupun menduduki syurga yang penuh dengan kenikmatan itu, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan insya-Allah jadilah orang yang benar-benar bertakwa, yang sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini memberikan sedikit peringatan kepada diri saya sendiri, terutamanya kepada tuan-tuan yang sidang pendengar, sidang penonton yang berada di mana juga tuan-tuan berada. InsyaAllah bersamalah kita sampaikan pesan ini kepada anak-anak kita yang sedang bercuti sekarang PKPB, yang kita ni perlu jaga diri kita dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita semak ataupun jagalah ahli keluarga kita, terutamanya ketua keluarga tu jaga diri,
ku anfusakum, diri kita itu sendiri, wa ahlikum, ahli keluarga kita yang sekarang kita boleh tengok depan mata kita apa yang mereka lakukan dan sebagainya, solat mereka, Quran mereka, berkaitan dengan majlis ilmu mereka, online dengan guru-guru macam mana, apa yang mereka download, apa yang mereka install dalam phone, semua kita boleh pantau tuan-tuan. Maka kita rebutlah peluang ini untuk sama-sama kita aplikasikan ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan juga ketua keluarga tadi, jangan lupa qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah termasuk dalam perkara yang diperintah bertakwa kepada Allah SWT. Jadi saya mohon kemaafan atas segala kekhilafan. InsyaAllah pada malam ini kita dapat bersiaran lagi, dan kita doakan semoga Allah Ta'ala sampaikan lagi untuk siaran yang akan datang, yang akan sama-sama kita bincangkan pada pukul 17 nanti, bercita-cita mati di dalam Islam, insyaAllah. Jadi saya mohon maaf atas silap dan kekhilafan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta wasyamsa wal qamara wa sahil abwa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.